Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Nurzaimi bin Waman atau Wan Nawi, kursus Bachelor of Science in Project Facility Management. Tajuk tugasan saya Air Conditioning and Mechanical Ventilation System. Prinsip asas pengudaraan, penghawa dingin dan penyejukan, sistem teknologi baharu dan fungsi kepada bangunan. Sistem ini terbahagi kepada 3 prinsip asas. Yang pertama, sistem HVAC menggunakan udara sebagai medium pengangkutan tenaga. Yang kedua, sistem HVAC menggunakan air sebagai medium pengangkutan tenaga. Dan sistem HVAC menggunakan air dan udara sebagai pengangkutan tenaga. Sistem HVAC menggunakan udara sebagai medium pengangkutan tenaga. Sistem ini biasanya digunakan untuk pemanasan dan penyejukan kediaman dan bangunan komersial kecil. Udara dari bilik atau ruang bangunan yang dikondisikan ditarik oleh kipas melalui penapis untuk diproses oleh sistem HVAC. Dalam mod operasi pemanasan, udara melewati tiub penukar haba di mana gas pembakaran panas mengalir ke arah yang berlawanan atau aliran silang. Proses pembakaran berlaku di ruang yang biasanya dibekalkan dengan bahan bakar seperti gas asli. Udara yang dipanaskan kemudian mengalir melalui rangkaian saluran bekalan ke pelbagai ruang bangunan. Sekiranya perlu, kandungan kelembapan udara dapat ditingkatkan dengan mengaktifkan humidifier yang terletak di saluran udara kembali. Biasanya suhu bangunan dikawal oleh termostat yang terletak di salah satu bilik. Sekiranya suhu bilik melebihi suhu yang ditetapkan, termostat mematikan proses pembakaran sehingga mematikan tungku. Operasi dibalikkan apabila suhu ruang jatuh di bawah nilai yang telah ditetapkan. Dalam mod operasi penyejukan, tungku dimatikan dan pemampat refrigerator dihidupkan. Dalam kebanyakan sistem HVAC, gegelung penyejak refrigerator terletak di saluran udara bekalan. Unit pemeluapan peti sejuk termasuk pemampat biasanya diletakkan di luar rumah. Udara yang mengalir di atas tiub bersirip gegelung penyejak disejukkan dan dikeringkan dan kondensat dari udara dikeringkan secara graviti ke bahagian ruangan. Apabila suhu ruang jatuh di bawah suhu yang telah ditetapkan, termostat harus diatur secara manual ke mod operasi pemanasan atau penyejukan bergantung pada keadaan luar. Prinsip asas yang kedua ialah sistem HVAC menggunakan air sebagai medium pengangkutan tenaga. Sistem ini dilengkapi dengan dendang bagi menghasilkan air panas untuk digunakan dalam mod pemanasan dan penyejukan air yang digunakan dalam mod pendinginan. Penyejuk air pada dasarnya adalah penyegar, di mana gegelung penyejak digunakan untuk menghasilkan air penyejuk biasanya pada suhu sekitar 3 hingga 5 darjah Celsius. Sistem yang digambarkan disebut susunan dua paip. Seperti dalam sistem HVAC yang dijelaskan, semua sistem dua paip air beroperasi sama ada dalam mod pemanasan ataupun mod penyejukan pada satu-satu masa. Dalam mod operasi pemanasan, dua paip header yang mengedarkan air disambung ke dendang melalui injap A dan B. Air panas dari paip header bekalan mengalir melalui tiub penukar haba di unit gegelung kipas. Udara dari bilik diedarkan di atas tiub bersirip dengan menggunakan kipas yang terletak di dalam unit kipas. Laju aliran air melalui kipas-kipas biasanya dikendalikan oleh injap yang disalurkan masuk dan dikendalikan secara manual, atau dengan menggunakan termostat untuk mengekalkan suhu bilik yang diinginkan. Dalam mod operasi penyejukan, paip header yang sama disambungkan ke penyejuk air dengan meletakkan semula injap A dan B. Air sejuk yang mengalir melalui gegelung kipas dari paip header bekalan menyejukkan dan mengeringkan udara bilik yang diedarkan melalui kipas. Sebarang kondensat yang dihasilkan di dalam unit kipas adalah paip keluar ke sink. Sistem dua paip tidak dapat menangani keperluan pemanasan dan penyejukan serentak di bilik-bilik lain.
Sekiranya beberapa bilik yang dilayan oleh sistem mempunyai beban haba yang tinggi dan oleh itu ianya memerlukan penyejukan sementara, yang lain memerlukan pemanasan, maka sistem dua paip bukanlah sistem pilihan bagi reka bentuk yang sesuai. Walau bagaimanapun, sistem dua paip kurang rumit dan memerlukan lebih sedikit injap dan kawalan kipas paip. Sistem air yang lebih serba boleh adalah sistem empat paip. Ia mempunyai unit kipas yang menggabungkan gegelung pemanasan dan penyejukan yang berasingan. Ini dihubungkan untuk memisahkan air panas dan paip kepala air sejuk yang serupa dengan paip air. Dua set paip header pada gilirannya disambungkan secara berasingan ke dandan dan penyejuk. Semasa dandan dan penyejuk kedua-duanya beroperasi, unit kipas dapat beralih dengan cepat antara mod pemanasan dan penyejukan dengan menggunakan injap di saluran masuk pemanasan ke beberapa bilik. Dan pada masa yang sama, ianya akan memberi penyejukan ke bilik lain bangunan. Kelemahannya ialah mereka memerlukan lebih banyak penukar haba dan kawalan paip. Prinsip asas yang ketiga ialah sistem HVAC menggunakan air dan udara sebagai pengangkutan tenaga. Sistem ini adalah di mana udara balik dari ruang yang dikondisikan ditarik ke unit pengendalian udara ASU oleh kipas udara kembali. Semasa udara melewati ASU, sebahagian kecilnya dikeluarkan ke ambien luar melalui saluran exhaust EA dan digantikan dengan udara segar yang sama yang ditarik melalui port masuk OA. Untuk alasan kebersihan, perendam digunakan untuk mengawal proses ini. Campuran udara balik dan udara segar kemudian melalui saringan sebelum memasuki gegelung penyejuk dan penyahidratan. Dalam mod penyejukan, penyejuk udara yang melewati gegelung pendingin disejukkan dan dinyahidu dan dikondensat yang disalirkan keluar dari ASU. Kipas udara bekalan kemudian menyebarkan udara sejuk melalui rangkaian saluran bekalan ke ruang yang dikondisikan. Akhirnya, kuantiti udara yang diinginkan dikeluarkan ke setiap ruang yang dikondisikan dari bilik melalui saluran fleksibel yang telah disambung ke peresap siling di ruangan tersebut. Dalam mod pemanasan operasi, gegelung penyejuk tidak aktif sementara udara dipanaskan oleh air yang mengalir melalui gegelung air panas dan udara panas diedarkan ke ruang yang berbeza seperti yang dijelaskan di atas. Unit pengendalian udara ASU, sistem pengedaran udara gegelung, pemanasan dan penyejukan dan rangkaian pengedaran cecair biasanya disebut komponen sekunder sistem HVAC. Gegelung penyejuk menerima air sejuk yang dipam dari penyejuk yang pada asasnya merupakan penyegar, di mana penyejat menyejukkan air ke suhu sekitar 3 hingga 6 darjah Celsius. Suhu yang ditolak oleh kondenser peti sejuk dibawa oleh air penyejuk dipam melalui tiub pemeluap. Air penyejuk ini akhirnya mengeluarkan haba ke atmosfera, di mana penyejuk sebelum dikeluarkan kembali ke kondenser oleh pam secara penyejuk. Gegelung pemanasan ASU menerima air panas yang dipam dari dendang berkapasiti. Dendang dan penyejuk yang masing-masing menukar tenaga bahan bakar atau tenaga elektrik kepada kesan pemanasan dan penyejukan. Biasanya disebut komponen utama sistem. Oleh kerana letak air panas dan air pendingin bebas, mereka dapat melayani sejumlah ASU yang berasingan. Sistem penyejukan dan penyaman udara. Penyaman udara ialah suatu sistem atau mesin yang mengeluarkan udara secara tetap, biasanya di kawasan tertutup melalui kitaran penyejukan, di mana udara yang lebih hangat akan disingkirkan dan diganti dengan udara yang lebih sejuk atau lembap. Dalam pembinaan, suatu sistem pemanasan, pengudaraan dan penyaman udara dirujuk sebagai HVAC. Sama ada di rumah, pejabat atau kenderaan, tujuan penyaman udara adalah untuk memberi keselesaan dengan mengubah ciri udara biasanya melalui penyejukan udara di dalam. Kitaran penyejukan pula, dalam kitaran ini, haba dipindahkan dari suatu lokasi bersuhu sejuk kepada
suatu kawasan yang lebih panas menggunakan suatu bahan penyejuk refrigerant agar ia bergerak ke arah yang berlawanan. Bahan penyejuk ini dialirkan masuk ke dalam pemampat di mana suhu dan tekanan bahan tersebut dinaikkan sebelum ia dialirkan ke penyejat. Udara bergerak melalui penyejat ini lalu tersejat menjadi bentuk cecair. Ianya menyingkirkan haba dari sistem lalu haba tersebut dibawa keluar ke persekitaran luar. Penyingkiran haba juga dapat ditingkatkan dengan melalukan air melalui lingkaran penyejat. Lalu cecair penyejuk disejukkan lagi apabila mengena injap tersebut. Bahan penyejuk yang masih panas ini kemudiannya dialirkan melalui injap pengembangan yang sangat kecil, lalu mengalami pengurangan tekanan yang mendadak. Penyejat kilat flash evaporation, sebahagian cecair penyejuk ini menyebabkan pengurangan suhu dengan ketara. Bahan penyejuk dilalukan ke penyejat yang ditiupkan angin panas melaluinya. Lalu cecair penyejuk tersejat sekali menurunkan suhu udara angin. Angin yang disejukkan ini seterusnya dipam masuk ke dalam bilik. Wak bahan penyejuk disalurkan kembali ke dalam pemampat untuk melengkapkan getaran penyejukan. Bahagian penyejukan dan penyejatan dalam sistem dipisahkan agar dua-dua proses ini berada dalam keadaan cekap dan setiap bahagian ini harus mempunyai sistem pengaliran udara yang tersendiri, sama ada udara yang panas maupun sejuk. Aplikasi pemulihan tenaga udara ke udara dalam pelbagai keadaan iklim ke arah mengurangkan penggunaan tenaga di bangunan. Peningkatan penggunaan tenaga dunia yang ketara telah menyebabkan peningkatan penggunaan tenaga bangunan secara global. Trend ini diprediksi akan terus meningkat sebagai hasil kemakmuran ekonomi dan pertumbuhan taraf hidup yang dipercepat untuk beralih ke gaya hidup kontemporari. Oleh itu, keperluan untuk teknologi cekap tenaga di bangunan sangat penting untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan mengurangkan kesan persekitaran global. Di antara teknologi ini, penerapan sistem pemulihan tenaga udara ke udara terbukti sebagai salah satu penyelesaian penting untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan menyediakan udara luar segar di bangunan. Sistem ini didefinisikan sebagai sistem mekanik yang dapat menjimatkan tenaga dengan memindahkan haba atau jisim dari aliran pada suhu tinggi ke aliran suhu rendah melalui teras. Ia juga dapat menghilangkan ruang dalaman udara yang basi dan tercemar dan menggantikan dengan udara luar yang segar. Untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sistem ini, bab ini akan membincangkan tentang mekanisme dan penerapan sistem ini dalam keadaan iklim yang bervariasi seperti keadaan musim sejuk, musim panas, keadaan iklim yang sejuk dan sangat sejuk dan keadaan lembap panas. Pada zaman moden ini, kebanyakan orang menghabiskan sekitar 90% masa mereka di dalam rumah sehingga keadaan fizikal ruang dalaman secara langsung mempengaruhi kesihatan, kualiti hidup dan produktiviti penghuni. Dengan melihat faktor-faktor ini, keperluan untuk menyediakan persekitaran dalaman yang selesa dan mempunyai taraf hidup yang layak untuk penghuni sangat diperlukan. Sebilangan besar orang hari ini percaya bahawa menghalang udara luar masuk bangunan akan membolehkan mereka menjaga udara dalaman yang lebih bersih dan sihat. Bagaimanapun, menurut Agensi Perlindungan Persekitaran Amerika Syarikat, udara dalaman adalah 2 hingga 5 kali lebih tercemar berbanding udara luar. Udara dalam ruangan mengandungi sebilangan besar bahan pencemar berbahaya dan dengan demikian jumlah pencemaran yang tinggi dapat menimbulkan masalah kesihatan dan keselesaan bagi penghuni yang menyebabkan sindrom bangunan sakit. Untuk mengatasi hal ini, maka pertimbangan harus diberikan dalam menyediakan pengudaraan yang mencukupi untuk memastikan kualiti persekitaran dalaman yang baik dicapai di ruang dalam rumah tanpa menjejaskan tingkatan kenyamanan penghuni. Salah satu penyelesaian yang berkesan untuk memenuhi permintaan ini adalah dengan menggunakan pemanasan. Sistem HVAC, ventilasi dan penyaman udara atau biasanya dikenali sebagai sistem ACMV, pengudaraan udara dan pengudaraan mekanikal di kawasan lembap panas. Walaupun begitu, penggunaan sistem ini memerlukan sejumlah besar tenaga bergantung pada kecekapan keadaan iklim, komponen sistem dan
apakah sistem berukuran ini sesuai untuk ruang dalaman tuan rumah mereka. Penggunaan tenaga untuk sistem HVAC atau ACMV yang digunakan oleh sektor bangunan menyumbang kira-kira 50 hingga 60% daripada jumlah permintaan tenaga akhir. Telah dilaporkan bahawa sistem HVAC di Amerika Syarikat menyumbang kira-kira 20% daripada 50% penggunaan keseluruhan tenaga di bangunan dan sekitar 57% di EU. Sebagai tambahan, seperti yang dilaporkan dalam tinjauan tenaga untuk Asia dan Pasifik, penggunaan tenaga elektrik utama disumbangkan oleh sistem HVAC atau ACMV di bangunan kediaman atau komersial. Di tanah lain, di sekitar bangunan Asia Tenggara telah memakan sekitar 30% daripada jumlah penggunaan akhir, yang kebanyakannya disumbangkan oleh sistem HVAC dari segi peralatan penghawa dingin. Penemuan oleh Kubota menunjukkan bahawa penggunaan tenaga average pada alat penyaman udara adalah lebih besar daripada tanpa unit penyaman udara di kawasan iklim lembap dan panas. Bangunan yang bertebat dan ketat juga menyebabkan permintaan tenaga untuk pemanasan dari udara pengudaraan yang cenderung mencapai sekitar 60% dari jumlah permintaan tenaga tahunan. Perotosan ini diramalkan akan meningkat kerana pertumbuhan penggunaan tenaga yang pesat seiring dengan peningkatan taraf hidup dan sokongan urbanisasi untuk beralih ke gaya hidup moden. Oleh itu, keperluan untuk teknologi cekap tenaga dengan penggunaan sumber semula jadi yang lebih sedikit akan menjadi pilihan yang ideal untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan mengurangkan kesan persekitaran. Untuk mewujudkan cita-cita bangunan mesra alam, selain daripada pendekatan penjimatan tenaga standard, teknologi inovatif mesti dilaksanakan dalam bangunan yang mencadangkan pemasangan sistem pemulihan tenaga udara ke udara. Sistem ini terbukti secara saintifik sebagai salah satu teknologi cekap tenaga yang membantu meningkatkan kualiti persekitaran dalaman dan mengurangkan penggunaan tenaga sehingga mendorong pendekatan membangun bangunan hijau dan lestari. Lebih-lebih lagi, sistem ini membantu mengurangkan sumbangan jumlah udara luar terhadap beban keadaan udara. Sistem ini juga dapat mengurangkan sekitar 1/3 penggunaan tenaga penyejukan dan pemanasan tahunan. Sebilangan besar tenaga diperoleh semula dengan menggunakan sistem ini untuk membuat prasyarat udara segar persekitaran, yang sebagai ganti mengurangkan keseluruhan keperluan tenaga HVAC atau ACMV dengan tujuan untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pemulihan tenaga udara ke udara. Sistem pemulihan tenaga udara ke udara didefinisikan sebagai alat yang dapat mengeluarkan dari segi ekstrak memulihkan atau menyelamatkan haba atau jisim dari satu aliran udara dan memindahkannya ke aliran udara yang lain menggunakan pendekatan mekanikal. Ini bermaksud bahawa tenaga yang akan hilang digunakan untuk memproses udara masuk yang membantu menjaga suhu ruang dalam yang nyaman. Oleh itu, sistem ini membantu dalam memanaskan udara masuk semasa musim sejuk atau keadaan sejuk dan melakukan pendinginan udara masuk semasa musim panas atau keadaan panas, dan akhirnya mengurangkan kos operasi tahunan dengan mengurangkan kapasiti pemanasan dan penyejukan yang diperlukan. Secara amnya, terdapat dua klasifikasi utama sistem pemulihan tenaga udara ke udara. Sistem pemulihan tenaga udara ke udara yang masuk dan sistem pemulihan tenaga udara ke udara secara total. Ulasan menyeluruh mengenai teknologi ini dilaporkan dan berdasarkan tinjauan, banyak pekerjaan telah dilakukan berkaitan dengan simulasi numerik dan pendekatan eksperimental sistem. Walau bagaimanapun, masih ada jurang antara hasil penyelidikan dan aplikasi praktikal.
dan oleh itu penyediaan masa depan harus dibuat mengenai bidang-bidang ini untuk menilai kemungkinan dan kebolehpercayaan sistem dalam membina perkhidmatan dengan lebih baik. Baru-baru ini, para pereka dan jurutera penyelidik telah memfokuskan dan meneroka pembangunan sistem untuk disatukan dengan sistem HVAC, yang mana ianya adalah untuk menuju ke arah pengkomersialan dengan pendekatan dan mekanisme reka bentuk baru selain membantu pengujian, penarafan dan penggunaan sistem. Beberapa dokumen telah diterbitkan oleh industri HVAC. Ini adalah termasuk pemanasan masyarakat Amerika, jurutera peti sejuk dan penyaman udara ASHRAE Standard 84 1991. ASHRAE Standard 84 adalah Standard National American Institution and ANSI Standard yang bertujuan untuk menentukan kaedah menguji pemanasan atau tenaga udara ke udara. Penukaran dengan menonjol seragam. Kaedah ujian untuk mendapatkan data prestasi, kaedah pengiraan dan prosedur laporan untuk ujian prestasi dan jenis peralatan ujian. Khusus untuk ujian prestasi ini, ianya juga memberikan teknik dan meminimumkan kebocoran udara. Sebaliknya, standard AHRI 1060 menyoroti penilaian prestasi penukar udara ke udara untuk pengudaraan pemulihan tenaga yang membayangkan definisi, syarat ujian, syarat penilaian dan keperluan data minimum, terutamanya untuk menilai penandaan dan keadaan pematuhan yang dimaksudkan oleh industri. Oleh itu, piawaian ini dikenakan pada alat pemulihan tenaga udara ke udara buatan kilang. AHRI 1060 juga telah menetapkan program pensijilan 1060 untuk mengesahkan penilaian yang diberikan oleh pengeluar. Secara amnya, pemulihan tenaga udara ke udara untuk penggunaan pengkomersialan harus diuji sesuai dengan standard AHRAE 84, kecuali jika diubah oleh piawaian AHRI 1060. Sistem ini dapat mengurangkan penggunaan elektrik dan gas dalam sistem HVAC yang memungkinkan sistem penghawa dingin yang lebih kecil dipasang dan memberikan yang lebih baik kualiti udara dalaman. Pelaksanaan sistem ini diyakini dapat menjimatkan sebahagian besar beban termal dan memperbaiki sistem HVAC yang ada yang sangat intensif tenaga untuk menghilangkan beban yang masuk. Di samping itu, ianya juga dapat memberikan biaya operasi yang rendah yang dapat membantu mengurangkan beban pengudaraan sistem penyaman udara. Di samping itu, adaptasi dari makmal komersial sistem mendapati bahawa sistem ini dapat secara substansial mengurangi keperluan pemanasan dan penyejukan mekanikal yang berkaitan dengan pengudaraan di makmal. Apabila sistem diaplikasi pada musim panas atau musim sejuk, udara yang kurang lembap dibawa masuk ke dalam ruangan yang kemudian menyebabkan lebih sedikit kerja untuk sistem penghawa dingin. Ianya dilaporkan oleh Muhammad dalam karya mereka bahawa 20 hingga 35% penyumbatan tenaga berpotensi untuk penggunaan tenaga tahunan dicapai. Kajian ini dilakukan berdasarkan simulasi TRNSYS untuk pembangunan pejabat 10 tingkat di 4 lokasi di Amerika Utara yang mewakili keadaan iklim yang berbeza. Didapati bahawa penjimatan dalam kelembapan panas lebih ketara daripada keadaan iklim yang lain, kerana pemindahan kelembapan dalam sistem dapat mengurangkan beban dehumidifikasi
Sebagai tambahan, sistem ini dikaji seperti wilayah iklim dingin di Yunani oleh Papakostas dan Kiosis dengan tujuan untuk menangkap pengurangan tenaga dari sistem pemanasan. Didapati bahawa pengurangan penggunaan gas boiler sebanyak 43% dan penurunan kapasiti penyejuk sebanyak 16% mengakibatkan penjimatan tenaga tahunan sekitar 40%. Penjimatan ini adalah berdasarkan data kerja masa depan yang akan dilakukan untuk menyiasat kesan pelbagai keadaan iklim seperti iklim sejuk, iklim panas dan lembap, iklim panas dan kering, dan kelayakan dari segi prestasi sistem menggunakan pendekatan eksperimen dan ujian lapangan. Sebaliknya, sebuah karya oleh Delfani menunjukkan sekitar 11 hingga 32% dari jumlah penggunaan tenaga untuk membina penyaman udara dalam keadaan lembap panas dicapai dengan menggunakan sistem pemulihan tenaga udara ke udara yang digabungkan dengan gegelung penyejuk. Penyiasatan sistem pemulihan tenaga ke udara juga menjimatkan lebih daripada 60% tenaga untuk waktu operasi penyaman udara dengan menguji sistem dalam pelbagai keadaan luar berdasarkan data eksperimen yang ditetapkan di makmal. Penyelidik eksperimental sistem pemulihan tenaga udara ke udara dengan pengukur sisi udara juga dilakukan di kedua-dua iklim sejuk dan panas dan mendedahkan faedah tenaga terbesar yang diperolehi. Aplikasi sistem pemulihan tenaga udara ke udara pada musim sejuk dan musim panas bertujuan untuk memberi penjimatan tenaga dalam sistem pemanasan dan penyejukan. Ini memberikan penjimatan dalam operasi pemanasan penyejukan musim panas dan pemanasan musim sejuk. Dan dengan itu dapat mengurangkan permintaan beban puncak tenaga. Sebagai tambahan, sistem ini dapat meningkatkan kawalan kelembapan pada kedua-dua keadaan. Terdapat banyak kajian yang dapat dijumpai dalam literatur terbuka berkenaan dengan penyelidikan sistem ini pada musim sejuk dan musim panas. Di antara kajian ini, penyelidikan prestasi sistem tenaga udara ke udara dilakukan di China yang memfokuskan pada kecekapan panas yang masuk semasa musim sejuk. Didapati bahawa pencen tenaga dijimatkan pada kadar 16.2% dengan kecekapan 75%. Sebaliknya, Zhao melakukan kajian simulasi menggunakan tenaga plus untuk menyelidiki kemungkinan sistem pemulihan tenaga udara ke udara semasa keadaan musim sejuk di Shanghai dan Beijing, China, dan mendapati bahawa kelayakan sistem di Shanghai adalah kajian lain mengenai potensi penerapan pemulihan tenaga udara ke udara di pasaraya semasa musim sejuk di China dilakukan oleh Kang. Sepanjang bulan sejuk, bandar-bandar yang terlibat adalah Harbin, Beijing, Shanghai dan Guangzhou. Didapati bahawa pelepasan kelembapan dalaman yang sudah lama panas terpendam tidak sesuai digunakan untuk penjimatan tenaga penggunaan jerantau ini. Dalam kes ini, kajian masa depan harus dilakukan untuk memperbaiki sistem dengan lebih jauh dengan mempertimbangkan pelepasan kelembapan. Mempertimbangkan penemuan di Zhang melakukan kajian yang serupa dan membuat kesimpulan dalam kajian mereka bahawa haba pendam kurang penting berbanding dengan haba yang sensitif di kawasan sejuk. Kajian lain dilakukan dengan menggunakan TRNSYS di wilayah Mediterranean pada musim dingin dan panas dan menunjukkan bahawa sistem ini lebih efektif pada musim sejuk daripada musim panas. Satu penyiasatan mengenai sistem pemulihan tenaga udara ke udara di sebuah bangunan yang sudah ada semasa keadaan musim panas yang lembap telah dilakukan di Ottawa dan didapati bahawa sistem ini mampu mengurangkan penggunaan elektrik penyaman udara sehingga 20%. Di samping kipas dan itu memodelkan kesan pengaturan bukaan masuk dan keluar melalui sistem pemulihan tenaga udara ke udara terhadap penggunaan tenaga di ruang pejabat khas yang dilengkapi dengan unit penyaman udara semasa keadaan bermusim panas di Jepun.
Dengan menggunakan pendekatan membina simulasi tenaga BES, sahaja dan bersepadu analisis CFD, cecair dinamik komputasi BES. Pengukuran lapangan juga dilakukan untuk mengesahkan data simulasi. Hasilnya menunjukkan bahawa perbezaan yang signifikan dicapai dalam kedua-dua pendekatan tersebut. Lebih banyak kajian berkaitan dengan sistem pemulihan tenaga udara ke udara menggunakan pendekatan simulasi bangunan harus dilakukan pada masa akan datang dalam keadaan iklim yang lain. Sekian, terima kasih.